Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, bertemu kembali kita dalam PDPR pada hari ini untuk pelajar-pelajar tingkatan 3. Buku yang digunakan adalah buku Sasbadi, muka surat 91. Okey, kita tengok. Tentukan titik persilangan bagi pasangan garis lurus yang berikut menggunakan kaedah penggantian. Okey, kaedah penggantian telah pun dipilih. Sebentar. Kaedah penggantian telah pun dipilih. Titik persilangan. Maka kalau nak mencari titik persilangan, maksudnya kita perlu mencari apakah X, apakah Y lah. Okey. Kita tengok dekat sini. 4X tolak 2Y sama dengan 2. 4X tolak 2Y sama dengan 2. Ini adalah persamaan yang pertama. Dan seterusnya 3X tolak Y sama dengan 3. Ini adalah persamaan yang kedua. Jadi antara dua persamaan ini, cari satu persamaan yang mana kita boleh manipulasikan data dia supaya kita boleh jadikan dia cuma satu pemboleh ubah saja. Jadi dekat sini cikgu nampak potensi dia adalah daripada persamaan 2. Jadi cikgu ambil sini dari persamaan 2. Kenapa? Cikgu tulisan 3X tolak Y sama dengan 3. Kenapa cikgu pilih persamaan 2? Sebab dia ada 3X dan dia ada Y. Y itu adalah 1. Jadi senangnya cikgu nak ambil Y ni, cikgu bawa pindah pergi sebelah. Okey. Jadi dia akan jadi 3X, Y itu akan jadi daripada negatif dia akan jadi positif. Okey. Seterusnya apa akan terjadi kepada 3 itu? 3 itu cikgu bawa pergi sebelah pula, tukar. Okey, sebab itu kita cikgu nak satu huruf saja. Dia Y kan? Jadi ini positif 3, bawa sebelah jadi negatif 3. Alright. So maksudnya kita tukar tempat duduk Y ialah 3X tolak 3. Okey, sekarang cikgu ada persamaan yang ketiga. Maksudnya cikgu dah ada Y sama dengan 3X tolak 3. Okey, apa yang berlaku seterusnya adalah tadi cikgu dah pakai 2 kan? Okey, jangan pakai 2 lagi, kita pakai yang pertama pula. Daripada 1 masukkan 3. Okey, ataupun masukkan 3 dalam 1 lah. Okey, jadi 1 4X tolak 2Y sama dengan 2. Okey, sekarang kita nampak Y ni. Bila kita nampak Y, kita tukarlah nilai Y ni. Macam mana kita nak tahu nilai Y tu? Okey, nilai Y tu adalah Y ialah yang di atas tadi tu. Y ialah 3X tolak 3. Okey, yang lain kena buat apa? Yang lain salin saja. Okey, sama dengan 2. Okey, sekarang kita darab ke dalam lah. Ini darab luar. Okey, 4X tolak 2 darab 3, 6X. Okey, negatif darab negatif positif. 3 darab 2, 6. Sama dengan 2. Okey, sekarang kita selesaikanlah. Okey, 4X tolak 6X adalah negatif 2X. Okey, sama dengan 2. Okey, yang ini positif 6. Kita bawa pergi sebelah tolak 6. Maka 2 tolak 6 adalah negatif 4. Ini adalah negatif 2X. Okey, yang ini negatif 2X ni adalah darab, bawa pergi sebelah dia akan jadi bahagi negatif 2. Okey, maka nilai X adalah negatif 4 bagi negatif 2 adalah 2. Okey, sekarang okey, ingat tadi ini adalah kaedah penggantian. Jadi cikgu masukkan je dekat sini. Silap ni tadi sebab dia kata kaedah penggantian. Jadi baik kita guna terus kataan ganti tu supaya anak-anak faham kenapa kaedah ini dinamakan kaedah penggantian.
Kan kita dah dapat Y sama dengan tu kan. Jadi kita cakaplah gantikan. Okey, gantikan 3 dalam 1 tadi. Okey, itu gantian. Okey, seterusnya dekat sini gantikan X sama dengan 2 dalam persamaan 3 yang kita dapat buat tadi. Okey, sebab Y sama dengan 3X tolak 3. Kita dah ada nilai X. Jadi kita masuklah nilai X tu 2. Jadi 3 tolak 3. 3 darab 2 6 tolak 3. Jadi Y ialah 3. Okey. Maka titik persilangan ialah X, Y kan. 2, 3 iaitu X, Y. Okey. Alright. So begitu saja. Okey. Kita tengok pula soalan nombor 2. 7X tambah 3Y sama dengan 6. Okey, kita tulislah. Kita guna ya. Okey, 7X tambah 3Y sama dengan 6. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, 5X tambah 2Y sama dengan 6. Okey, ini adalah persamaan yang kedua. Okey, jadi daripada persamaan pertama dan kedua, pilih salah satu. Okey, cikgu suka pilih yang kedua. Okey, kerana yang kedua tu dia ada kecil sikitlah nilai dia. Okey, daripada persamaan 2. Kalau nak pilih yang satu pun boleh, tak ada masalah. Okey, tapi cikgu nak dari persamaan 2. Okey. 5X tambah 2Y sama dengan 6. Okey, sekarang cikgu nak okeylah, bolehlah. Cikgu nak Y lah ya. Okey, jadi 2Y sama dengan 6. Jadi yang ini cikgu bawa pergi ke depan belakang. Ni positif, bawa pergi belakang jadi tolak 5X. Okey, seterusnya Y sama dengan 6 tolak 5X bahagi 2. Maksudnya ni semua bahagi 2. Okey, jadi Y ialah 3 tolak 5/2X. Okey, ini adalah persamaan yang ketiga. Okey, sekarang dapat persamaan yang ketiga. Apa yang anak-anak perlu buat adalah gantikan 3 dalam. Okey, tadi kita dah pilih 2. Jadi kita pilih 1 lah sekarang. Okey. Okey, 7X tambah 3Y sama dengan 6. Okay, so 7X tambah 3. Y dia nilai dia apa? Nilai Y adalah 3 tolak 5/2X. Okey. Then sama dengan 6. Okay. Seterusnya yang paling bahaya dekat sini adalah ini. 3 darab 3 adalah 9. Negatif darab positif, negatif. 5/2 darab 3 ialah 15/2X. Okey. Yang lain kena buat apa? Salin ajalah. 7X tambah. Okey, sama dengan 6. Okey. Seterusnya kita selesaikan 7X tolak 15/2. Okey, yang ini jadikan dia per 2. Yang ini 7X jadi 14X tolak 15X. Betul? Sebab ni darab 2 lah. Okey, then sama dengan 6. Yang ini bawa pergi sebelah. Tambah jadi tolak 9. 6 tolak 9 negatif 3. Okey, yang ini pula 14 tolak 15X negatif X. Negatif 1 lah. Negatif 1X. Tapi kita tak buat itu kan. Per 2. Okey, sekarang negatif itu cikgu pindahkan dia ke bawah. Supaya dia boleh dipindahkan bersama dengan negatif 2. Okey.
So, negatif 2 ini kita bawa pergi sebelah dia. Jadi darab negatif 2. So, 3 darab 2, 6. So, X adalah 6. Okey, dah dapat X sama 6. Gantikan X sama dengan 6 dalam dalam 3 lah. So Y sama dengan 3 tolak 5 per 2. X adalah 6. Okey. Jadi kita selesaikan. 3 tolak 5 darab 3, 15. Okey, jadi nilai dia 3 tolak 15 negatif 12. So, nilai Y adalah negatif 12. Maka titik persilangan ialah 6 negatif 12. Okey. Alright. So L, tentukan titik persilangan bagi pasangan garis lurus yang berikut menggunakan kaedah penghapusan. Kalau tadi kita menggunakan kaedah penggantian, jalannya agak panjang. Okey, jadi sekarang kita akan guna kaedah penggantian. Okey, kaedah penghapusan. Kaedah penghapusan. Okey, kita tengok kaedah penghapusan. 3x tolak y sama dengan negatif 8. Ini adalah persamaan pertama. Persamaan kedua, 6x tambah 3y sama dengan 9. Okey, ini adalah persamaan kedua. Okey, untuk yang ini kita ada banyak step. Step yang pertama adalah kita perlu samakan perkali. Okey, samakan perkali. Boleh ubah yang dipilih. Jadi ada dua, kita pilih satu sajalah. Janganlah pilih dua-dua, susah hidup. Okey, jadi cikgu nak pilih X dekat sini. Jadi target cikgu adalah X. Maka untuk menjadikan mereka sama, yang nombor 1 tu cikgu akan darabkan dengan 2. So what will happen is 3 darab 2 dia akan jadi 6x. Okey, y itu juga darab 2. Jadi tolak 2y sama dengan negatif 8 itu juga darab 2, negatif 16. Alright. So yang bawah itu kekalkan sebab dia tidak ada dilakukan apa-apa. Okey, jika sama, okey, seterusnya yang kedua, jika memboleh ubah yang dipilih sama simbol tolak. Okey. Jika beza, tambah. Okey. Kenapa? Sebabnya kalau kita buat tolak, contoh macam ni kan, 6x. Tolak 6x kan dia akan jadi sifar. Tujuan dia kita nak menghapuskan salah satu. Jadi sebab tu kita pilih operasi tolak. Okey. Jadi negatif 2y tolak positif 3y, maksudnya negatif 2y tolak 3y lah jadinya. Jadi negatif 5y sama dengan negatif 16 tolak 9. Jadi negatif 25. Maka nilai y adalah ini darab, bawa pergi sebelah jadi bahagi. Okey, 25 bahagi 5 ialah 5. Okey, maka nilai y adalah 5. Okey, mudah kan? Lebih shortcut dekat situ. Okey, selepas kita dapat yang ini, barulah kita gantikan y sama dengan 5 dalam, okey, boleh jadi 1, boleh jadi 2. Okey, memandangkan tadi kita dah ambil 1, kali ni kita pilih 2 lah. Kesian 2 tu kalau kita tak pilih dia kan. Okey, jadi kita dah tahu nilai y. Maka apabila nampak y, kita tukar dengan 5. Okey, yang lain kena buat apa? Salin saja. Okey, 6x tambah 3 sama dengan 9. Okey, jadi 6x tambah 3 darab 5, 15.
sama dengan 9. Okey. So, positif ini bawa pergi sebelah, jadi tolak 15. Okey, jadi 6x sama dengan 9 tolak 15, negatif 6. Okay, negatif 6. So, nilai x ialah darab bawa sebelah dari 6. Jawapan dia adalah negatif 1. Maka titik persilangan ialah negatif 15. XY. Okay. Dia mudah kan? Okey, kita teruskan dengan soalan nombor 2. Perhatikan. Okey, 3x tolak 4y sama dengan 12. Ini persamaan yang pertama. 2x tolak 3y sama dengan 2. Ini persamaan yang kedua. Jadi kita kena samakan salah satu pemboleh ubah. Jadi cikgu akan pilih y lah. Kenapa cikgu pilih y? Sebab tadi kita dah pilih x. Okey, jadi 4 dengan 3. Okey, jadi 4 dengan 3 tu untuk menjadikan dia sama, atas tu kena darab dengan 3, bawah kena darab dengan 4, supaya mereka kedua-duanya akan menjadi 12 nanti kan. Okey, so atas tu semua darab 3. 3 darab 3 9x tolak 4 darab 3 12y sama dengan 12 darab 3 36. Okey, seterusnya yang di bawah darab dengan 4. 4 darab 2 8x, 4 darab 3 12y sama dengan 4 darab 2 8. Okey, dah sama. Kita tengoklah simbol dia sama ke beza. Kalau simbol dia sama, apa tadi cikgu cakap? Kena tolak. Kalau beza dia simbol, beza ini berbeza, jadi kena tambah. Okey, negatif 12 tolak negatif 12. Tolak-tolak ni akan jadi tambah kan? Sebab tu dia nanti akan dimansuhkan. Jadi hilang, hapus. Jadi 9x tolak 8x tinggal x. 1x lah. Okey, 36 tolak 8 tinggal 20. Berapa? 28. Okey, 28. Maka x dah dapat 28. Okey, sekarang gantikan x sama dengan 28 dalam yang ini boleh pilih mana-mana. Cikgu pilih yang pertama lah. Okey, so yang pertama. Jadi 3x tolak 4y sama dengan 12. 3x dia 28 tolak 4y sama dengan 12. Okey, 28 darab 3. Okey, kita boleh buka kalkulator, boleh buka handphone. Cikgu buka handphone ya. 28 darab dengan 3 84. Tolak 4y sama dengan 12. Maka 84 tu kita bawa pergi sebelah, dia akan jadi tolak 84. 84 tolak 12 ialah 72. Maka ini adalah 72 negatif. Jangan lupa negatif. Alright, so negatif 4y ialah itu adalah darab, dibawa pergi sebelah, dia akan jadi bahagi negatif 4. So seterusnya nilai y ialah 72 bahagi negatif 72 bagi 4. So nilai y adalah 18. Okey. Maka titik persilangan ialah 28 18. Okey. So itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Bye.